Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan agar murid-murid Ustazah sentiasa sehat dan gembira untuk belajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3 bahagian ibadah. Tajuk kita pada hari ini ialah Bersuci daripada hadas bahagian 2. Ya murid-murid, sebelum ni kita telah belajar bersuci daripada hadas, iaitu maksud hadas dan pembahagian hadas di dalam video Ustazah bahagian 1. Hari ini kita akan belajar sebab berhadas besar. Baiklah, murid-murid dah bersedia? Baiklah murid-murid, untuk hari ini Ustazah harap murid-murid dapat menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar. Seterusnya, murid-murid juga dapat menjelaskan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Baiklah, kita ulang kaji sikit. Maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Kekotoran maknawi ini ialah kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria seperti berhadas kecil atau besar. Baik murid-murid, Ustazah dah jelaskan apa itu hadas kecil dan hadas besar pada video pembelajaran kita sebelum ni. Baiklah. Seterusnya, hadas juga terbahagi kepada dua, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Baik, hari ini kita lihat pula sebab berhadas besar. Baiklah murid-murid, yang pertama ialah bersetubuh. Jadi bersetubuh ni ialah perhubungan jenis antara suami dan juga isteri. Jadi sebelum menunaikan ibadah seperti solat, menyentuh Al-Quran, hendaklah suami dan isteri mandi wajib. Baik, seterusnya ialah keluar air mani. Baik, keluar air mani ini ialah air yang keluar selepas mencapai tahap syahwah. Ini khas untuk kaum lelaki. Jadi apabila berlakunya syahwah, maka wajib lelaki tersebut bersuci daripada hadas untuk menunaikan solat, menyentuh Al-Quran, tawaf dan sebagainya. Baik, seterusnya sebab berhadas besar yang seterusnya ialah nifas. Baik, nifas ni ialah darah yang keluar daripada ibu-ibu yang telah melahirkan anak. Kita tengok ibu kita selepas bersalin kita pun dapat adik. Ibu kita tak boleh solat dan berpantang selama 40 hari. Baik, jadi apabila ibu telah pun sehat dan kering nifasnya, maka ibu tadi hendaklah bersuci daripada hadas untuk menunaikan solat dan sebagainya. Baik, seterusnya ialah haid. Baik, haid ni apabila seorang perempuan telah mencapai umur baligh. Jadi wanita yang keluar darah daripada rahimnya yang sihat dan sudah baligh. Jadi wanita tersebut dalam masa haid tadi tidak boleh menunaikan solat dan ibadah-ibadah yang Ustazah ceritakanlah sebelum ni. Jadi wanita tersebut apabila telah pun kering darah haidnya, maka dia wajib selepas tu mandi wajib, bersuci daripada hadas. Seterusnya ialah wiladah, iaitu darah yang keluar bersama-sama dengan kelahiran bayi. Masa bayi dilahirkan ada wiladah, ibu-ibu kita bersalin adanya wiladah. Jadi juga hendaklah mestilah bersuci daripada hadas besar dengan cara mandi wajib. Baik, seterusnya ialah mati. Baik, jadi mati ni, kematian ialah jenazah ni wajib kita mandikan sebelum kita kebumikan. Murid-murid, jadi ada 6 sebab berhadas besar. Ada 6 perkara. Yang pertama ialah haid.
Ya, yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, bersetubuh. Yang keempat, nifas. Yang kelima, wiladah. Dan yang keenam, mati. Jadi, ya, 6 perkara ini ialah sebab berhadas besar dan kita hendaklah bersuci daripada hadas besar dengan cara mandi wajib. Baiklah murid-murid, jadi murid-murid telah pun jelas untuk bahagian sebab berhadas besar. Baik, sekarang jom kita tengok pula ya perkara yang dilarang semasa hadas besar. Yang pertama ialah menunaikan solat. Dalam keadaan kita berhadas besar, kita tidak boleh menunaikan solat. Ya. Baik, yang kedua memegang Al-Quran. Kita tak boleh ya pegang Al-Quran apabila kita berada dalam keadaan hadas besar. Contoh tadi kita berada dalam keadaan haid, kita tak boleh ya pegang Al-Quran selagi kita belum bersuci daripada hadas. Seterusnya membaca Al-Quran juga ya perkara yang dilarang semasa hadas besar. Dan seterusnya ialah menunaikan ibadah tawaf, ya, juga dilarang semasa hadas besar. Jadi ya untuk melakukan ibadah-ibadah ni kita hendaklah ya suci daripada hadas besar dengan cara mandi wajib. Kemudian barulah kita boleh melakukan ibadah-ibadah yang Ustazah sebutkan tadi. Baiklah murid-murid, alhamdulillah ya untuk bahagian 2 ni kita telah pun ya belajar sebab berhadas besar dan perkara yang dilarang semasa hadas besar. Sebab berhadas besar ya ada berapa perkara? Ada 6 perkara, dan perkara yang dilarang semasa hadas besar juga ada, ya betul, ada 4 perkara. Baiklah murid-murid, jadi insya-Allah ya pada sesi akan datang kita akan belajar pula bahagian ya kaedah bersuci daripada hadas besar dan seterusnya larangan semasa berhadas besar dan juga kepentingan mandi wajib. Ya, insya-Allah yang ini kita akan bincangkan pada bahagian yang ketiga. Baiklah murid-murid, terima kasih kerana sudi belajar bersama dengan Ustazah Huda. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Jangan lupa subscribe ya video Ustazah Huda. Kita akan berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.